Okey. Akta lompat parti tidak akan dapat dilaksanakan. Kenapa? Itu adalah satu janji palsu Barisan Nasional UMNO kepada pembangkang. Dan pembangkang ni pun saya pun tak faham lah. Apa yang kita tak belajar? Kalau tak tahu, tolonglah tanya pada orang yang tahu. Berkenaan dengan akta lompat parti ni. Akta lompat parti ini tidak akan, dia dua perkara. Dia tidak boleh dilaksanakan. Dan kalau dilaksanakan pun dia tidak khianat. So apa kita kena buat is, okey, itu apa, kenapa ia tidak akan dapat menyelesaikan masalah? Tuan-tuan, kita kena faham dalam perlembagaan dibenarkan bahawa seorang Perdana Menteri itu hilang majoriti. Okey, kita kena faham ini. Dibenarkan bahawa seorang Perdana Menteri itu hilang majoriti. Dikatakan bahawa seseorang ahli parlimen, ahli Perdana Menteri itu boleh hilang majoriti. Cuba kita tanya pada diri kita, macam mana seseorang itu hilang majoriti? Apa maksud dia hilang majoriti? Hilang majoriti bermaksud sebelum itu, macam mana dia dilantik jadi Perdana Menteri? Bermaksud sebelum itu dia ada majoriti. Betul Dia dah ada majoriti, that's why dia dilantik jadi Perdana Menteri. Throughout time tersebut, sebelum tamat tempoh, tiba-tiba dia hilang majoriti. Bermaksud apa tuan-tuan? Bermaksud apa? Bermaksud dalam tempoh tersebut, ada di kalangan yang menyokong dia sebelum ini sudah menarik sokongan tersebut. Okay. Now, tidak dinyatakan tarik sokongan tidak semestinya dia perlu melompat ke parti lain. What if dia tak melompat? Okey, dia mengelakkan akta anti lompat parti itu, dia tak melompat. Tapi dia tak menyokong Perdana Menteri. Dengan cara apa sekalipun lah. Dia khianat, dia tak bersama Perdana Menteri. Kalau orang Perdana Menteri cakap A, dia cakap B. Dia khianat. Dia ikut kata tim sebelah tanpa dia pergi ke tim sebelah. Benda ni undang-undang buatan manusia, tuan-tuan. Undang-undang buatan manusia. So bila undang-undang buatan manusia, benda ni boleh nak orang kata apa, nak dibuat, nak diletakkan, nak dijadikan nak di-ban untuk memastikan bahawa benda ini boleh nak dipusing. Itu yang saya nak bawa point saya. Dia boleh dipusing. So kalau boleh dipusing, jadi apa akta anti lompat parti kita buat sekalipun takkan membawa apa-apa manfaat. Dia tak akan ada apa manfaat. Tak boleh buat apa. Saya bagi contoh tuan-tuan. Akta anti lompat parti ni dah dibuat ke? Dah. Dekat mana? Penang. Penang dah buat. Dah ada dah akta tu. Kenapa tak boleh dilaksanakan? Afif melompat. Dia melompat daripada PKR, dia pergi kepada Bersatu. Kenapa tak boleh ambil tindakan pada dia? Even Penang tahu bahawa dia tak boleh ambil tindakan tersebut. Membawa saya kepada poin yang kedua. Kita kena faham dalam perlembagaan, negara parlimen tidak boleh membuat akta yang bercanggah dengan perlembagaan. Okey, kita kena faham itu. Tidak boleh membuat satu akta yang bercanggah dengan perlembagaan. Kalau sekiranya parlimen membuat ada satu akta itu bercanggah dengan perlembagaan, therefore akta itu dianggap null and void. Akta itu tidak boleh nak dilaksanakan, nak digunakan. Now, isu dia apa? Apa yang bercanggah dengan perlembagaan? Saya sebut tadi. The fact that seorang Perdana Menteri boleh hilang majoriti menunjukkan bahawa seseorang itu ada hak untuk menarik sokongan terhadap Perdana Menteri. Itu hak dalam perlembagaan. Hak dalam perlembagaan adalah ahli parlimen boleh menarik sokongan terhadap Perdana Menteri. Secara the underlying principle yang kita boleh letak kat situ, satu unspoken principle yang kita kat situ, seolah-olah perlembagaan membenarkan ahli parlimen untuk melompat parti. Ini bukan saya cakap. Ini perlembagaan. Dan bukan saya kata, oh bagus, Iswardi seolah-olah membenarkan lompat parti. It's not about me. Dia bukan masalah saya. Tuan-tuan, kita kalau nak buat satu benda, kita nak buat betul-betul. That's my point. Kalau kita nak buat, kita buat betul-betul. Jangan perbodohkan orang. Jangan perbodohkan orang demi kenapa nak tutup mulut dia. Syarat kami ialah kena buat akta lompat parti. Okey, kami setuju. Padahal benda tu memang tak boleh buat. Dan kalau pun akta itu wujud, katalah akta itu wujud kata hari nanti, and someone lompat parti, and then dia dilucutkan, whatever lah akta tu kata, dia dilucutkan jawatan ke, dia boleh bawa perkara ini ke mahkamah. Lepas itu dia kata ini bercanggah dengan perlembagaan, akta itu boleh dianggap null and void, boleh terbatal. So macam mana kita nak laksanakan benda ni akhirnya? So that's why saya kata tuan-tuan, antara cadangan juga ialah, what if kalau sekiranya kita wujudkan satu akta, dia bukannya anti lompat parti, bukan akta orang tu tak boleh lompat parti, tetapi kalau sekiranya mereka mengkhianati parti dia, maka it deems yang dia, maksudnya dia dikatakan dah, katalah dia daripada PKR, dia pergi melompat ke satu parti yang lain.
Okay, sedangkan majoriti rakyat itu mengundi PKR. Kita anggap macam tu. Maka dia boleh dikatakan telah meletak jawatan. Kerana apa? Rakyat mengundi logo, bukan individu. But the problem is, apa the problem kat situ? The problem is tidak ada peruntukan perlembagaan. Rakyat undi siapa? Tak ada peruntukan perlembagaan. Rakyat undi logo ke? Rakyat undi orang? Tak ada peruntukan perlembagaan. Kita tak tahu. So, it has to be made clear. Now, okay, nak mengelakkan, kita kena buat juga supaya benda ni tak berlaku macam yang berlaku dalam PRU ke-14 dalam 2020 ni, di mana ramai yang lompat parti. Kita tanya soalan ni, tuan-tuan. Okay, number one, orang melompat parti ni dah berlaku bertahun-tahun lamanya. Bukan setakat orang lompat parti daripada satu parti ke satu parti. Parti tu melompat daripada coalition tu pun dah biasa. PBS, Parti Bersatu Sabah. Parti Sabah dulu tahun 90-an pernah keluar daripada BN. Kita tahu PAS keluar daripada Pakatan Rakyat. Kita tahu PAS pernah bercerai dengan UMNO tahun 1977. This sort of things memang berlaku. Perpecahan dan juga sampaikan, ingat tak dulu tahun 77 kalau tersilap, di mana Kelantan jatuh ke tangan UMNO kerana mereka pecah, mereka khianat di antara satu sama lain. Jatuh Kelantan ke tangan UMNO. Now this sort of things happening, cuma 2020 ini teruk sangat sampai tukar kerajaan. Jadi itu yang kita sibuk dengan Akta Anti Lompat Parti ni. Itu yang berlaku. Now, apa yang kita boleh buat sebenarnya dalam kita nak memastikan benda ini tak boleh berlaku, takkan berlaku. Satu usaha yang Gombak buat sekarang di dia saman si Azmin Ali. Saya tak tahu, kita tunggu kes tersebut. Boleh ke tidak mereka saman Azmin Ali? Okey, kita tengok nanti. We will see whether that can be brought. Kalau itu berjaya, kemungkinan itu akan jadi landmark case lah. Satu kes yang menjadi tanda aras supaya ahli parlimen boleh kena saman oleh rakyat yang mengundi beliau di kawasan tersebut. Akhirnya dia tak berani lompat parti. Okey, itu kita tengok apa keputusan mahkamah nanti. But in the meantime, kita rasa dia sebenarnya bermula daripada bagaimana ahli parlimen itu dipilih. Bagi saya macam tu. Kita kena lihat bagaimana ahli parlimen itu dipilih. Pemilihan ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri itu kena bermula daripada situ. Saya selalu kata macam ni dalam kos saya kata, apabila seorang pekerja itu tak mampu buat kerja dia, kita kena tengok dua perkara. Berkemungkinan dia ada masalah, dia tak kompeten, dia tak ada ilmu, mungkin dia ada masalah keluarga. Kita kena check semua tu. Tengok. Sebenarnya tak ada masalah tu. Dia sebenarnya yang tak mampu. Kalau dia tak mampu, dan kita kena check yang perkara kedua. Apa perkara kedua? Diri kita. Masa kita interview dia dulu, kenapa kita ambil dia? Masa kita interview dia dulu, kenapa kita ambil dia? Apa ciri-ciri yang kita ambil dia? Apa ciri-ciri yang kita nak ambil dia? Kenapa kita ambil dia? Apa sebab dia? Sebab itu saya kata dalam saya punya Twitter space hari itu, semalam tadi saya kata, saya tak setuju dengan sistem kuota. Ramai antara orang parti saya sendiri akan tersentak bila saya cakap benda ni kan. Saya tak setuju dengan sistem kuota 30% untuk wanita dan saya dengar 30% untuk AMK. Saya kata kenapa kita kena ada sistem kuota? Kita kena bagi kepada wanita 30%, kepada AMK 30%, sedangkan mungkin mereka tak layak. Kalau mungkin tak layak, dan saya kata kalau mereka layak, kenapa kena limitkan kepada 30%? Kenapa tak bagi lebih daripada tu? Kenapa kena ada kuota tersebut? Ini saya bercakap dalam konteks parti saya. Now, here my argument. Dia macam ni, tuan-tuan. Kita sepatutnya memilih seseorang itu atas dasar atas kapasiti dia, kemampuan dia. Kemampuan dia, bukan atas dasar kuota dia. Jadi bila ada privilege, bila dia ada privilege, dia akan rasa, alah aku nak usaha lebih-lebih buat apa? Aku wanita, aku AMK, aku wanita AMK. Lagilah aku dah higher chances untuk aku dapat kerusi. So maksudnya kita kata akhirnya dia tak payah buat apa. Dia duduk situ, dia letak nama dia, dia naik sikit pangkat, dia pegang jawatan ini, akhirnya dia akan jadi calon. But the problem is, sepanjang itu apa yang dia dah buktikan untuk melayakkan dia jadi calon? Kemampuan dia bercakap, kemampuan dia berinteraksi dengan rakyat, kemampuan dia untuk berfikir, menyusun jentera, kemampuan dia untuk mengatur dia punya pergerakan dan sebagainya, kemampuan dia untuk nak pergi ke depan, kemampuan dia untuk command. Orang kata apa? Satu pasukan yang akhirnya rakyat percaya kepada dia. Rakyat tempat dia nak mengundi tu percaya kepada dia. Now, for me macam ni. Orang kata, kalau macam tu kita kena create competition ke dalam team tu? Bukan competition, tuan-tuan. Worthy rival. Satu persaingan sihat di kalangan ahli-ahli. Kalau betul engkau nak jadi calon, kalau kau rasa kau nak jadi calon, calm down.
Prove yourself. Buktikan activities yang kau dah buat, ranting yang kau dah buka, cabang yang kau kuatkan, atau ranting yang kau bina. Apa yang kau buat dalam aktiviti-aktiviti ranting, social media engkau, presence engkau, public presence engkau, cara engkau meyakinkan rakyat, cara orang melihat keyakinan rakyat kepada engkau, macam mana, all that you have to prove. Mungkin bukan 100%, tetapi sekurang-kurangnya when you present it to masa interview calon, ini saya nak tunjukkan laporan saya, kajian saya, research saya, berapa ramai orang kenal saya. Sebab itu saya kata, jangan guna alasan, ini kota wanita, tempat ini kota wanita, therefore wanita kena letak kat sini. No, prove yourself. Prove it. Saya bukan against wanita. If wanita itu boleh prove dan dia layak dekat situ, 100%, 1000%, saya kata letak dia kat situ. Tetapi jangan hanya letak dia kerana ini kuota dia. And then lepas tu dia kata, tak payah buat apa lah, kita buat sikit-sikit lah, kita buat itu, buat ini, buat itu, buat ini. Lepas tu kita kata, therefore dia boleh bertanding. Mungkin orang lain dah buat lebih daripada dia, tak boleh. Kenapa? Itu dah jadi kuota dia. Nah, kita kena abolish pemikiran macam ni. Itu saya kata tadi, kenapa saya bawa benda ni tuan-tuan? Nak fahamkan kita, kenapa dia melompat in the first place. Kenapa mereka melompat in the first place? Kerana apa? Kerana dia orang lama. Kerana dia orang yang dah otai. Kerana itu kita bagi mereka kerusi. Apa yang dia dah... Manusia berubah tuan-tuan. Manusia berubah. Kita kena evaluate setiap kali pilihan raya. Evaluate siapa dia. Kerana apa? Kerana di kawan lama saya. Tuan-tuan, Saifuddin Abdullah itu, semua Perdana Menteri dia dah serve. Daripada Mahathir, pergi kepada Pak Lah, pergi kepada Mahathir sekali lagi, pergi kepada Najib, pergi kepada Mahathir sekali lagi. Kemudian sekarang ini di bawah Muhyiddin, kemudian di bawah pula Ismail Sabri. Semua dia serve. Masa dia masuk PKR dulu, masa kita petikaikan dia sebagai calon, now, apa yang orang-orang kita sendiri kata tentang dia? Tak apa, dia ni orang lama, dia ni sahabat kita, boleh dipercayai. Kita tengok tuan-tuan. Kita tengok. Now, lepas tu evaluation sebagai calon tu juga penting. Bukan setakat PKR, semualah parti. Kita nak evaluate dua benda kita kena tengok. Kompetensi dengan trust. Kompetensi dengan trust. Kepercayaan, kompetensi dia, kemampuan dia. Kita nak bawa ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri yang boleh masuk ke dalam Dewan Undangan Negeri dan Dewan Rakyat, boleh membahaskan tentang perihal undang-undang, polisi, masyarakat, tentang data dan sebagainya. Bukan yang datang situ baca teks. Ni dengan ini. Bila orang tanya soalan, apa ni tentang ini. Dia pun tak tahu apa benda dia cakap, apa benda dia baca. Teks tu pun budak dia yang grad daripada political science ke apa ke, law ke, yang buat. Dia pun tak faham. Okay. Kedua, trust, kepercayaan. Macam mana kita nak tahu tentang trust ni tuan-tuan? Go to the ground, kaji di sekeliling orang-orang dia, jentera di sekeliling, buat kajian. Betul ke dia ni boleh dipercayai? Do that research first. Buat kajian itu. Dan benda ni pun bukanlah 100% akan menjamin dia tak akan lompat. Tak. Tetapi sekurang-kurangnya, tak adalah kita letakkan dia itu atas dasar privilege. Atas dasar, sebab kuota untuk sekian-sekian kelompok manusia ni, maka therefore kita letak kat situ. Akhirnya, dia tak mampu buat kerja. Mungkin dia tak melompat, tapi dia tak mampu buat kerja. Ataupun, akhirnya, dia melompat. Itu yang kita kena kaji, itu yang kita kena faham, dan itu yang kita kena sedar sebagai sebagai orang, sebagai rakyat, sebagai parti, sebelum kita nak pergi ke depan dengan lebih jauh lagi.